Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baik. Jadi kita sambung lagi pembelajaran kita pada minggu ni, pendidikan Islam. Okey, kita sambung minggu ni kita masuk bab akidah. Bab akidah kita masuk tajuk yang ke-9, pelajaran 9 iaitu jauhi syirik. Jauhi syirik. Apa tu syirik? Siapa pernah dengar? Syirik, pernah dengar? Okey. Syirik kita biasa dengarkan, tapi mungkin kita tidak tahu apa tu maksud syirik. Okay, baik, jom kita tengok apa maksud syirik. Okay, dalam buku teks kita ada diterangkan iaitu syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Okey. Nampak maksud dia tadi? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maksudnya kita masih kita ada kita kata perkara lain yang kita percaya di samping Allah. Jadi kita telah mensyirikkan Allah. Maksudnya kita telah menyekutukan Allah, kita telah menduakan Allah. Walhal Allah adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi kalau kita datangkan ataupun kita percaya kepada benda yang lain juga boleh memberikan sesuatu kepada kita, maka kita seolah-olah tidak percaya kepada Allah. Dan kita seolah-olah mengangkat ataupun menjadikan dia pun boleh memberi kebaikan dan keburukan kepada kita. Okey. Jadi itu adalah syirik. Syirik. Baik. Jadi syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad, pegangan kita. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Haram. Dengar baik-baik, hukum mensyirikkan Allah adalah haram. Baik, perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang sangat pedih. Jadi syirik ni terbahagi kepada dua. Syirik ni ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Apa tu syirik jali? Apa tu syirik khafi? Okey, nanti kita masuk tengok. Okey, sebelum tu kita tengok apa dalil syirik ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya apa? Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey. Baik. Syirik jali. Okey, kita tengok apa maksud syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengakui adanya Tuhan lain selain Allah. Okey, dah nampak. Okay, syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain daripada Allah atau menyembah selain daripada Allah yang Maha Esa. Syirik jali dikenali juga sebagai syirik besar. Ini syirik besar lah. Syirik yang paling besar, syirik jali. Kita percaya ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Sedangkan kita orang beriman ni kita yakin dan percaya bahawa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Ataupun kita menyembah kepada selain daripada Allah. Maka kitalah melakukan syirik. Kita kata kita orang Islam, kita orang beriman, tapi kita percaya juga kepada benda lain. Percaya juga kepada benda lain. Secara automatiknya kita telah menyekutukan Allah, dan ini adalah syirik yang paling besar. Baik, contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali. Apa contohnya? Baik, menyembah berhala. Ini memang sahlah, memang terang-terangan menyembah berhala. Matahari, bulan atau lain-lain. Setiap sembahan selain daripada Allah, maka itu adalah syirik. Orang kafir itu ustaz macam mana? Orang bukan Islam itu dah memang tak dikira dah. Itu dah memang syirik lah. Syirik dah. Maksud ini di sini adalah orang Islam, tapi jika dia melakukan perbuatan tersebut maka dia adalah
telah melakukan perbuatan syirik. Orang kafir ni itu dah memang syirik dah. Meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah. Minta pertolongan, percaya dengan bomoh, percaya minta pertolongan jin dan sebagainya. Itu adalah tak betul lah tu. Tak betul. Kemudian akibat orang mengamalkan syirik jali. Apa akibatnya? Merosakkan akidah. Akidahnya rosak. Wajib dia bertaubat dan mengucap kembali syahadah. Sebab apa? Sebab akidahnya dah rosak. Bila dia mensyirikkan Allah, dia dah terkeluarlah daripada Islam. Sebab apa? Sebab dia menduakan Allah. Ini dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Sebab tu dalam Quran ada Allah bagi tahu, Allah mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Syirik ini Allah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian merosakkan akidah. Okey. Kemudian akibatnya lagi, kalau kita syirik, hilang pergantungan dengan Allah. Memang hilanglah sebab kita tidak percaya lagi kepada Allah. Berdosa besar dan dimurkai Allah. Berdosa besar. Kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka ni bukan Islam lah. Kalau orang Islam ni banyak mana sekalipun dosa, sekalipun dia dimasukkan ke dalam neraka, akan sampai satu tempoh dia akan dimasukkan kembali ke dalam syurga Allah selepas tamat ataupun habis tempoh siksaan yang perlu diterima di dalam neraka akibat dosa-dosa dia dulu. Okey. Baik, itu adalah syirik jali, syirik yang besar. Kemudian kita tengok pula syirik khafi. Apa maksud syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Syirik yang kecil. Apa maksud syirik khafi? Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Umpamanya apa? Kita bersembahyang tapi sebab nak tunjuk dekat orang. Selalunya kita tak sembahyang, tapi sebab ada orang dekat situ, kita nak tunjuk yang kita ni baik, maka kita sembahyang. Memanglah kita sembahyang tu kita niat kerana Allah, tapi di sebalik yang lain, tujuan kita sembahyang tu adalah untuk diperlihatkan kepada orang lain. Maka tu adalah syirik lah tu. Syirik khafi, syirik kecil. Syirik kecil. Baik. Contohnya solat diperlihatkan kepada orang. Apa keadaan yang membawa kepada seseorang kepada syirik khafi? Riak dalam ibadat, iaitu melakukan suatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata, seperti seorang yang melakukan ibadat kerana mahu pujian ataupun tempat dalam masyarakat. Mahu menunjuk, mahu dipuji, mahu diangkat, mahu dikatakan dia ni kuat beribadah, orang yang baik dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Dia mengharapkan sesuatu yang lain selain daripada Allah. Pujian manusia dan sebagainya. Okey. Kemudian apa akibat orang yang mengamalkan syirik khafi ni? Apa akibatnya? Menghapuskan pahala amalan, suka dan menerima pandangan orang lain. Kemudian menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat dan mudah berputus asa. Jadi ini adalah akibat bagi orang yang melakukan syirik khafi, syirik yang kecil ni. Syirik khafi ni, syirik kecil ni tidaklah sampai kita kata terkeluar daripada Islam macam syirik jali tadi. Tapi dia kalau kita terbiasa melakukan perkara tersebut, lama kelamaan boleh juga membawa kepada syirik yang jali tadi tu. Sebab itulah kalau kita ada dalam hati kita terdetik kita buat sesuatu tu untuk menunjuk, untuk diperlihatkan kepada orang dan sebagainya, cepat-cepatlah kita istighfar dan perbetulkan balik niat kita bahawa ibadat yang aku lakukan ni hanyalah semata-mata untukmu ya Allah, kerana-Mu sahaja ya Allah, kerana Allah semata-mata. Baik. Jadi inilah perbahasan syirik yang kita belajar bincangkan pada minggu ni, iaitu maksud syirik,
dalil syirik. Kemudian jenis syirik, iaitu ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali adalah syirik besar, kemudian syirik khafi ni adalah syirik yang kecil. Okey, jadi inilah saja pembelajaran kita pada minggu ni. Jangan lupa nanti jawab soalan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.